Okay, salam sejahtera kepada semua pelajar 5 sains lah. Okay, jadi hari ini untuk PDPR hari ini, okay, video penerangan kali ini kita akan mempelajari tema yang keempat. Kalau kamu lihat dalam buku teks, tema yang keempat kita akan masuk kepada gelombang, cahaya dan optik. Okay, so gelombang, cahaya dan optik. Okay, jadi dalam tema yang keempat ini, okay, kita akan masuk pada bab 5 iaitu bab gelombang lah. So, sebelum kita lihat kepada optik ataupun cahaya, kita belajar dulu konsep gelombang itu. Okay. So, apa itu gelombang? Okay, so cikgu akan gunakan bahan buku teks. So, memandangkan penerangan dia dalam modul tu kamu perlu isi tempat kosong. Jadi, untuk penerangan ini, cikgu gunakan buku teks. Okay. Okey, so apa itu gelombang? Okey, mula. So, kamu boleh rujuk muka surat 172 sambil kamu dengar penerangan cikgu, kamu rujuk kepada buku teks. Okey, so apa itu gelombang? Okey, so kamu mungkin sudah belajar dalam sekolah, dalam menengah rendah, even dalam sekolah rendah pun ada mention berkenaan dengan gelombang. Jadi, setiap kali kita speak about gelombang, mungkin kamu ingat gelombang air sahaja. Okay, so sebenarnya gelombang ni ada banyak jenis lah. Okay, so jadi apa itu gelombang sebenarnya? Okay, so gelombang dapat dihasilkan. Okay, kalau kamu lihat dia punya takrifan di sini, gelombang dapat dihasilkan, muka surat sebelah. Gelombang dapat dihasilkan daripada satu sistem yang berayun dalam suatu medium. So ingat, apa yang menghasilkan gelombang? So gelombang mesti dihasilkan oleh satu sistem yang berayun, yang bergetar. Contohnya, apabila cikgu bercakap ataupun apabila kamu bercakap, apabila kamu pegang kamu punya sound box ni, apa kamu rasa? Okay, dia ada rasa vibration dia kan, getaran dia kan. Jadi getaran daripada sound box di sini tu, dia akan menghasilkan bunyi lah. Sebab itu apabila kita sesema ke, sakit tekak ke, bunyi yang dihasilkan pun tidak perfect lah, disebabkan getaran dia tak berapa sempurna. Okay, so itu yang pertama lah. So gelombang dihasilkan oleh sistem yang bergetar. Okay, so apabila kita belajar yang itu, okay, now kita akan lihat klasifikasi gelombang lah. Okay, selain daripada itu, kalau kamu tengok di sini lah, adakah gelombang memindahkan tenaga ataupun jirim? Persoalan dia. Okay, apabila gelombang merambatkan, contohnya apabila gelombang bergerak daripada kiri ke kanan. Okay, so satu lagi cikgu nak mention, kalau gelombang bergerak, kita tak katakan gelombang bergerak, kita katakan merambat. Dia gunakan satu istilah iaitu istilah perambatan merambat. So that means gelombang tu bergerak lah. Okay, so apabila gelombang bergerak, adakah dia memindahkan tenaga ataupun jirim? So ada juga penerangan dia di bawah. So, apabila gelombang bergerak, okay, ingat, yang pertama, jirim dia tak berubah. Okay, jirim dia cuma bergerak atas dan bawah. Okay, jirim tidak berubah. Yang berubah ialah tenaga. Okay, dia akan memindahkan tenaga. Jadi, kamu boleh tengok dia punya rumusan di bawah tu. Kita boleh membuat kesimpulan bahawa gelombang dihasilkan apabila satu medium digetarkan pada tempat yang tertentu. Perambatan gelombang memindahkan tenaga daripada satu tempat ke tempat yang lain tanpa memindahkan jirim medium lah. Bermaksud apabila gelombang berambat, dia cuma memindahkan tenaga daripada satu poin ke satu poin, tetapi jirim dia masih kekal samalah, cuma jirim dia cuma bergetar. Okay, keadaan jirim dia, objek tersebut bergetar tetapi dia tak dipindahkan. Okay. So, itu ialah introduction dia. Jadi, kita lihat klasifikasi gelombang. Okay, gelombang ada beberapa jenis. Okay, so sebelum kita lihat jenis gelombang, kita belajar dulu apa itu profil gelombang. So, kita belajar apa itu profil gelombang. Okay. Rajah 5.5 menunjukkan bentuk spring slinky pada 5 ketika yang berturut-turut selepas A digerakkan dalam aktiviti 5.2. Okey, so rupa bentuk spring slinky semasa gelombang berambat tu dipanggil sebagai profil gelombang. Okey, cikgu boleh bagi contoh lah profil gelombang yang ada. Okey, contohnya
Okey, kita teruskan. Okey, jadi kita cuba tengok video dia lah. Video macam apa maksud profil gelombang. Okey. Contohnya kalau kamu lihat di sini profil gelombang dia berbentuk bulatan kan, di mana gelombang tu bergerak daripada getaran badan itik tu, so dia akan bergerak keluarlah. So itu dinamakan sebagai profil gelombang lah. Okey, so profil gelombang ini, okey, kalau kita lihat dalam balik kepada buku tu, profil gelombang boleh dikelaskan kepada dua, okey, iaitu dipanggil sebagai gelombang progresif. Okey, daripada perambatan profil gelombang tu kita boleh klasifikasikan gelombang kepada dua lah. Gelombang progresif satu. Apa itu gelombang progresif? Gelombang progresif adalah gelombang di mana profil gelombang dia adalah merambat dengan masa sepanjang arah perambatan. Okey, contohnya pergerakan itik tadi kan. Kalau itik tu badan dia bergetar, apa yang berlaku? Gelombang membulat tu dia akan bergerak lah, mengikut masa tu bergerak keluar lah. Okey, itu dinamakan sebagai gelombang progresif. Jangan lupa isi takrifan dia dalam buku kamu. Okey, itu ialah yang pertama. Yang kedua ialah gelombang progresif boleh merambat melalui suatu medium. Okey, kalau kamu tengok di sini, gelombang progresif boleh melambat melalui suatu medium sebagai gelombang melintang, sebagai gelombang melintang ataupun gelombang membujur. Nanti kita akan belajar apa itu gelombang melintang dan membujur lah. Tetapi sekarang kita fokus dulu gelombang progresif tu. Okey. So kalau dia tidak merambat mengikut masa lah. Kalau tadi kan yang itik tu dia bergerak. Okay, kita tengok balik. Okay, kalau kamu tengok dia punya video tu, okay, dia punya gelombang tu merambat keluarkan daripada titik getaran tu lah, mengikut masa lah. Okay, so itu dipanggil sebagai gelombang progresif. Kalau dia profil gelombang tu tidak merambat mengikut masa, apa nama dia? Okay, nama dia dipanggil sebagai gelombang pegun. Gelombang pegun ni biasanya dihasilkan oleh alat muzik lah. Okay, takrifan gelombang pegun ialah gelombang apabila profil gelombang tidak merambat mengikut masa. Contohnya muzik tu kan, apabila dia dihasilkan bukan sahaja dia satu gelombang, kadang-kadang dihasilkan beberapa gelombang yang berbeza lah. Jadi kita boleh lihat dia punya contoh profil dia. Ini ialah contoh dia lah. Okay, yang dihasilkan oleh muzik. Okay, kalau kamu lihat di situ, okay, dia punya saiz gelombang tu pun berubah-ubah, okay, mengikut masa. Okay, dia punya amplitude, okay, kadang-kadang dia punya tempoh tu pun berubah-ubah lah. Sebab itu apabila kita dengar muzik tu, bunyi yang dihasilkan bukan bunyi yang seragam. So daripada combination bunyi yang tidak seragam tu, gelombang yang tidak seragam, dia akan menghasilkan satu melodi yang dipanggil sebagai muzik lah. Okay, so itu ialah gelombang pegun lah. So you isi dalam modul tu. Okay, gelombang juga boleh selain daripada progresif dan pegun, satu lagi klasifikasi dia adalah dipanggil sebagai gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Apa itu gelombang mekanik dan apa itu gelombang elektromagnet? Okay, gelombang mekanik ialah gelombang mekanik ialah gelombang yang boleh merambat melalui, tetapi mesti memerlukan medium. Okay, memerlukan medium untuk memindahkan tenaga daripada satu titik ke satu titik. Contoh gelombang mekanik di sini ialah bunyi lah. Okay, macam mana bunyi daripada suara, daripada mulut kamu boleh sampai ke telinga orang yang mendengar. Okay, sebab perambatan lah. Okay, tenaga daripada gelombang yang dihasilkan daripada bunyi kamu dipindahkan melalui partikel-partikel ataupun zarah-zarah di udara. Okay, so bunyi, apa lagi? Air, gelombang seismik tu daripada
di atas permukaan bumi yang menyebabkan gempa bumi itu dari mana tenaga itu datang? Tenaga itu datang biasanya daripada bawah kerak bumi kan. Sebab apabila dia ada bergetar, so tenaga itu akan bergerak melalui batu bata, tanah, so sampailah ke permukaan bumi. So dia mesti ada medium. Klasifikasi yang kedua, selain kalau saya tanya apakah perbandingan dia? Satu mekanik, satu mesti elektronik lah. Bukan elektronik, elektromagnet. Okay, gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet tak perlu medium. Okay, dia tak perlu medium. Kalau dia tak perlu medium, so dia boleh bergerak melalui vacuum lah. Contohnya ialah sinaran matahari sekarang. Okay, kenapa matahari daripada angkasa lepas, walaupun angkasa lepas practically ialah vacuum kan, dia boleh sampai ke bawah. Okay, so selain daripada itu, ada banyaklah. Kita ada radio, gelombang radio, cahaya pun tak perlu medium, dia boleh sampai ke melalui vacuum, gamma dan banyak lagi lah. Okay, so terdiri daripada medan elektrik dan medan elektronik, medan elektrik dan medan magnet yang berserenjang antara satu sama lain. So semua ciri-ciri ini kamu boleh lengkapkan dalam modul, baca dan lengkapkan. Okay, so itu ialah klasifikasi dari segi vacuum ataupun bukan memerlukan medium ataupun tidaklah. Okay, so perbandingan yang ketiga ialah kita lihat dari segi bentuk gelombang tersebut. Sama ada dia gelombang melintang ataupun gelombang membujur. So sebelum kita lihat apa itu gelombang melintang dan gelombang membujur, okay, kamu boleh lihat aktiviti dia dulu. Tentang cara menggunakan slinky untuk melihat satu gelombang EFG adalah secara gambarnya. Diayunkan ke so mula-mula kita lihatlah. Ini merupakan aktiviti yang biasa cikgu lakukan sekiranya kita mengadakan persekolahan face to face lah. So untuk gelombang transverse ni ialah gelombang melintang, dipanggil sebagai gelombang melintang, walaupun nanti kamu tengok bentuk dia adalah membulat macam tu. So sebenarnya dipanggil sebagai melintang lah dalam bahasa Melayu. Sebab itu cikgu prefer panggil dalam bahasa Inggeris transverse. Transverse, longitudinal, dua perkataan yang berbeza, tetapi kalau dalam bahasa Melayu melintang. Okay, so mungkin kamu ada confuse sikit lah. So ini adalah aktiviti lah yang menggunakan spring. Spring slinky ni ada di makmal lah, tetapi malangnya kamu tak boleh guna. So kita lihat video sahaja. Di atas tempat yang datar, kemudian slinky diregangkan dan dipegang oleh dua orang siswa atau salah satu ujungnya diikat. Kemudian salah satu ujung slinky diayunkan ke kiri dan ke kanan, sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk bukit dan lembah. Jadi gelombang transversal adalah gelombang yang berbentuk bukit dan lembah. Nah, ini adalah secara gambarnya. Okay, so itu merupakan bentuk untuk gelombang transverse ataupun gelombang melintang. Okay, ada kontradik sikit kan, bentuk dengan perkataan Melayu dia guna melintang. Okay, so jangan confuse. Melintang tu merujuk kepada bentuk gelombang yang membujur macam tu. Okay, alright, so yang kedua ialah gelombang yang ada mampatan dan regangan. Okay, yang dipanggil sebagai gelombang membujur. Terbalik pula. Okay. Maka gelombang yang terbentuk juga besar. Banyak. Jadi satu gelombang, maka itu ada rapatan yang merambat atau berjalan, kemudian didorong ke arah depan. Nah, maka akan terbentuk rapatan yang ini demonstrasi yang kedua ni ialah demonstrasi untuk menghasilkan gelombang longitudinal, tetapi dalam bahasa Melayu dia dipanggil sebagai membujur. Pelik sikitlah. Okay. Nanti kamu tengok. Yang merambat. Nah, seperti itu. Ada rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat slinky ini dalam bahasa Indonesia yang memampat tu kita katakan kawasan mampatan, yang meregang tu kita katakan kawasan regangan.
gerakkan ke depan, maka jumlah rapatan yang terbentuk juga banyak. Jadi, satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Demikianlah sedikit penjelasan tentang cara menggunakan Slinky untuk melihat gelombang transfer. Okey, so itu ialah biasanya aktiviti yang cikgu akan lakukan pada awal bab gelombang lah, tetapi malangnya kamu tak boleh buat lah. So never mind, kita lihat daripada video pun sudah cukup lah. Okey, so itulah perbandingan di antara gelombang melintang dan membujur. So kalau dia melintang, okey, apabila gelombang bergerak, okey, so bergerak daripada kiri ke kanan, mana pergi dia punya getaran tu, getaran partikel ataupun zarah-zarah pada gelombang tu dia akan bergerak atas dan bawah. So bermaksud getaran zarah tu adalah kalau kamu tengok kan, dia adalah berserenjangan. Gelombang bergerak daripada kiri ke kanan, arah perambatan dia, tetapi getaran dia adalah atas dan bawah. So dia macam berserenjang lah, 90 degree to one another. Okay. Manakala gelombang membujur, nama dia membujur, tetapi kalau kamu tengok spring tu, ada kawasan regangan, kawasan mampatan. Okay. Dia punya zarah tu, let's say lah, point sinilah, zarah dia bergetar kiri dan kanan. Okay. Apabila dia bergerak, okay, katakan perambatan dia sekarang adalah daripada kiri ke kanan. Okay, zarah pada point A lah, contohnya ini point A. Zarah di sini dia akan bergetar secara kiri dan kanan. So apa kaitan di antara arah perambatan dengan arah getaran dia? Serenjangkah tidak sekarang? Ini dipanggil sebagai selari lah. Jadi kita boleh tengok rumusan di sebelah tu. Okay, kalau gelombang melintang dulu, kita panggil melintang. Okey, so itu yang cikgu katakan, jangan kamu confuse lah dengan bentuk dia. Melintang bukan bermaksud dia bergerak begini. Melintang ialah bentuk dia ada puncak. Okey, ini dipanggil sebagai puncak. Ada lembangan, yang di bawah tu kita panggil sebagai lembangan. Dan zarah-zarah dia tu bergetar pada arah berserenjang. Okey, so contohnya tadi cikgu sudah terangkanlah, kalau zarah di sini dia bergerak atas dan bawah, perambatan dia daripada kiri ke kanan. So berserenjang lah, dia bergerak atas dan bawah tetapi dia bergerak kiri dan kanan. Okey. Terdiri daripada puncak dan lembangan yang berturutan. So contoh-contoh dia bentuk gelombang yang melintang adalah gelombang radio, cahaya, air pun sama kan. Kalau air kamu tengok dari tepi pantai tu. Okey. So, merupakan contoh gelombang melintang. Okay. Gelombang membujur pula. Okay. Zarah-zarah bergetar pada arah yang selari. Contohnya tadi sini, dia bergetar kiri dan kanan. Sedangkan perambatan dia daripada kiri ke kanan lah. So, kalau kamu tengok dua ni, ini ialah selari lah. Okay. So, selari dengan arah perambatan terdiri daripada mampatan dan regangan yang berturutan. So, contohnya adalah gelombang bunyi. Dan namanya jangan kamu confuse lah. Membujur bermaksud dia macam ni ya. Longitudinal dalam English dia. Okay. Dan satu lagi, kamu mungkin boleh buat catatan lah. Daripada satu kawasan mampatan ke satu kawasan mampatan, ini kita boleh anggap sebagai satu panjang gelombang. Okey, kamu boleh rekod dia sebagai satu kawasan panjang gelombang. Begitu juga kalau kamu nak guna kawasan regangan, boleh kamu gunakan kawasan regangan di tengah-tengah dia lah. Okey, mungkin ada kawasan regangan di sini. Ini pun ukuran di sini pun kamu boleh anggap dia sebagai satu panjang gelombang. Okey. Apa nama simbol ini? Simbol inilah yang dipanggil sebagai lambda. Simbol ini dipanggil sebagai lambda. Okey. Bukan lambda virus corona tu tidak. Dia ambil sempena dengan nama simbol ni lah. So lambda dalam physics stand for
panjang gelombang, iaitu jarak daripada satu kawasan mampatan ke satu kawasan mampatan ataupun satu kawasan regangan ke kawasan regangan yang berhampiran. Okey, boleh catat dia dalam modul kamu tu. Okey, next one kita akan lihat daripada gelombang tu apa yang kita boleh kira lah. Okey, ada banyak istilah yang kamu perlu tahu, iaitu amplitude, tempo, okey, frekuensi, panjang gelombang dan laju gelombang. Okey, yang pertama sekali kita tengok panjang gelombang lah. Okey, kita tengok muka surat sebelah dia. Apa maksud titik sefasa? Kita belajar dulu apa maksud titik yang sefasa. Okey, so titik yang sefasa ialah contoh di sinilah. Okey, kalau kamu nak bandingkan puncak pada gelombang yang seterusnya, kamu mesti bandingkan dengan puncak. Baru dia dikatakan sebagai fasa. Titik X1 dengan X2 dikatakan sebagai sefasa. Y1, Y2 dikatakan sebagai sefasa. Kalau X1 dengan Z2 sefasakah tidak? Tidaklah. Satu di puncak, satu kamu nak bandingkan dengan lembangan. Tidaklah, dia tidak dikatakan sebagai sefasa. Sama juga kalau kamu bandingkan titik P dengan titik Q. Itu pun boleh dikatakan sebagai sefasa lah. Okay? Dia berada pada fasa yang sama. Okay, so itu ialah maksud sefasa. Seperti yang cikgu katakan tadilah, untuk mengira panjang gelombang. Okay, jadi kita tengok dulu yang pertama, kuantiti yang pertama yang kita nak belajar iaitu panjang gelombang. Panjang gelombang ialah jarak di antara dua titik yang sefasa yang berturutan. So, kalau dia bagi gelombang melintang macam ni, macam mana kita kira panjang gelombang? So, panjang gelombang kamu ambil saja ketinggian. Biasanya cikgu suruh pelajar ingat puncak ke puncak sajalah. Kamu ambil puncak ke puncak, ini merupakan panjang gelombang. Tengoklah daripada paksi X dia tu, berapa ukuran dia. Okay. Kalau dia merupakan gelombang membujur pula, kamu tengok kawasan mampatan dengan mampatan ataupun regangan dengan regangan pun boleh. Okey, so itu yang pertama, panjang gelombang. Yang kedua, amplitude. Kita belajar amplitude. Apa itu amplitude? Amplitude ialah sesaran zarah daripada kedudukan keseimbangan. So, okay, kita tengok adakah tidak. Okay. Okey, cikgu naikkan ini. Wait, hold on. Okey, so kita pergi balik kepada amplitude. Okey, apa itu amplitude? Amplitude kalau dibagi graf, graf dia kalau dibagi graf sesaran melawan masa ataupun sesaran dengan jarak dia. Okey, amplitude kamu ambil saja ukuran daripada ukuran keseimbangan ini. Berapa tinggi puncak dia. So ini merupakan amplitude lah. Okey. Kalau tempoh pula, biasanya satu ayunan lengkap. Okey, satu ayunan lengkap untuk gelombang dia mesti macam ni lah. Okey. Ingat dia mesti begini. Ada positif, ada negatif. So ini merupakan satu ayunan lengkap daripada kosong sampai sini. Ini ialah satu tempoh dia. So apa itu tempoh? Kamu boleh tengok takrifan dia. Tempoh ialah masa yang diambil oleh suatu zarah untuk membuat satu ayunan lengkap atau untuk membentuk satu gelombang daripada satu sumber. So, kalau dalam kes ini, kalau jarak ni bukan graf yang tepat lah. Jarak ni biasanya digunakan untuk kira panjang gelombang ataupun lambda dia berapa. Okay. Kalau tempoh, kamu tengok paksi X. Tempoh biasanya dalam bentuk masa lah, saat. So, inilah satu tempoh dia. Okay. Ini tempoh yang kedua. Sini 1 T, ini 2 T lah. Tempoh biasanya dinyatakan dalam saat lah. Okay, yang ketiga kita belajar, tempoh sudah. Frekuensi. Frekuensi ialah bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh suatu zarah dalam masa 1 saat. Okay, apa formula frekuensi?
kelas. Apabila kamu sudah tahu nilai tempoh dia kan berapa, contohnya tempoh dia adalah 5 saat. You sudah tahu berapa nilai tempoh. Kamu boleh kira frekuensi. Macam mana? Frekuensi ialah 1 per tempoh. Kalau 1/5 saat, berapa 1/5? Kamu akan dapat 0.2. So, apa unit frekuensi? Unit frekuensi ialah Hertz. Hz. Ada formula di sini. Frekuensi sama dengan 1/T. Unit dia adalah, cikgu ulang balik, unit dia adalah Hertz ataupun kamu tulis Hz. Okey. Apa lagi? Okey, ini sudah. Okey, laju gelombang. Okey, formula laju gelombang. Wave formula. Laju gelombang adalah laju gelombang frekuensi darab dengan panjang gelombang. Okey, laju dia bolehlah seperti unit gerakan juga. Okey, kamu boleh gunakan ms-1 dan unit-unit yang setara lah. Okey. Yang ini F tu ialah frekuensi ya. F ialah frekuensi dia. F ialah frekuensi. F ialah frekuensi. Ini ialah panjang gelombang. Okey. So mentafsir dia. Contohnya kalau cikgu gunakan graf ini, apa maklumat yang saya boleh carilah? Okey, banyak maklumat yang cikgu boleh cari guna graf ini ya. Yang pertama, kita boleh tentukan berapa tempoh dia. Tempoh dia adalah 0.5 saat. Berapa frekuensi? Frekuensi kamu boleh kira. 1/0.5 berapa hertz? Okey, contohnya 1 bagi dengan 0.5, 1 bagi 0.5 kita dapat 2 hertz. Lepas tu daripada frekuensi, okey, tengok sebelah pula. Okey, berapa dia punya ni? Panjang gelombang. Okey, apa tengah-tengah di sini? Ini 4 kan? Tengah-tengah dia berapa? 16, 4, 20. So, 20 tolak 4. So, ini ialah 16. Okey, satu lagi clue kepada kamu. Kamu pun boleh guna ni ya. Ini sebagai satu panjang gelombang. 16 kan? Kalau kamu tengok dia kan? Ini ialah 16. Tetapi kalau kita guna puncak ke puncak pun, kamu dapat jawapan yang samalah. Okey, daripada graf ini pula, saya boleh cari panjang gelombang ialah 16 cm. Okey. So, daripada semua maklumat ini, bolehlah kamu cari berapakah laju dia, darab dia. V sama dengan F lambda. Okey, apa lagi? Amplitude pun kita boleh cari, iaitu A sama dengan 3 cm. So, banyak maklumat yang kamu boleh cari. So, itu sahajalah untuk hari ini. Okey, seterusnya kamu cuba kiralah, buat pengiraan. Okey, dan lengkapkan modul kamu berdasarkan kepada rujukan buku teks, penerangan cikgu. Okey, ataupun rujukan-rujukan tambahan yang kamu cari sendirilah. Okey, so that's it. Selamat belajar.